الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون هدى للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Marilah kita memahami sesungguh-sungguhnya untuk menambahkan keimanan kita daripada firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, syak, tidak percaya terhadap apa yang telah kami turunkan, yakni kitab Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu bawa cipta, reka dan tunjukkan satu surah sepertinya. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, panggillah penolong-penolong kamu, pembantu-pembantu kamu, sama ada Tuhan-Tuhan yang kamu puja, sembah selain daripada Allah, pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung, bijak pandai yang kamu kagum dalam semua ilmu. Panggil mereka semua, sila buat satu surah seperti surah Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka juga kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya. Takutlah akan api neraka, di mana umpan-umpan bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang melawan Allah, yang melawan kitabnya. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mukjizat
perkara yang luar biasa yang tidak boleh dilawan oleh sesiapa pun. Dikurniakan kepada sesiapa yang dilantik menjadi rasul untuk menjadi bukti kerasulan, kenabiannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut zaman masing-masing, Allah kurniakan mukjizat, datang taufan yang besar yang tidak boleh dilawan. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, menandakan kenabiannya, kerasulannya, benar perjuangannya. Dibakar Nabi Ibrahim alaihi salam oleh raja yang zalim ke dalam api yang besar yang dinyalakan, tidak berjaya menghanguskan dan membunuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa dikurniakan mukjizat tongkat, mengalahkan segala ahli-ahli sihir, menyebabkan ahli-ahli sihir beriman kepada Allah. Begitulah nabi-nabi yang lain. Berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan mukjizat ilmu daripada Al-Quranul Karim yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi dijadikan buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis, di tengah-tengah masyarakat yang terpencil, di tengah padang pasir, jauh daripada segala tamadun dan kemajuan, jauh daripada ahli kitab. Penduduknya adalah jahiliah yang sangat keras. Tiba-tiba dikurniakan wahyu yang berbentuk Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang terkandung di dalamnya melemahkan manusia untuk melawannya. Orang-orang Arab yang terkenal dengan seni bahasa yang halus, mencipta syair, mencipta sajak, menyampaikan ucapan-ucapan yang laksana sihir yang menarik. Bila mendengar Al-Quran, mereka kalah, mereka tercengang. Ini bukan ciptaan manusia. Orang yang kerah menentang Islam tetapi hatinya lembut. Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila membaca Al-Quran terus masuk Islam, kecuali manusia yang hatinya keras daripada batu, yang ditempatkan oleh Allah lebih daripada batu, yang tidak layak mendapat hidayah. Sesungguhnya Al-Quran tidak boleh dicabar oleh semua ahli-ahli ilmu dalam dunia. Mereka yang ditugaskan untuk melawan Al-Quran, mengkaji dan membacanya, mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ayatnya untuk mengelirukan manusia, untuk mengalahkan Islam, gagal. Ramai kalangan mereka yang insaf terus masuk Islam. Bukan sahaja ahli-ahli agama, termasuk ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli sains yang mengkaji Al-Quranul Karim. Mereka menyerah kalah dan masuk Islam bila mendapat hidayah. Adapun yang degil, hati keras seperti batu yang sombong dan takabur, tidak dapat menerima hidayah, tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melawan dalam keadaan kelam kabut. Kita menyaksikan manusia yang mencipta berbagai-bagai ideologi dan pahaman dalam dunia untuk memerintah negara, mentadbir urusan ekonomi dan kehidupan manusia yang lain, menemui kegagalan
Di abad yang lalu, dunia menyaksikan keruntuhan sebuah negara besar, Soviet Union, yang menganut ajaran komunisme dan sosialisme, runtuh berkecai menjadi negara-negara yang kecil, sehingga pendukung-pendukung komunis dan sosialis terpaksa memindu ideologi dan ajaran mereka. Kita menyaksikan pahaman liberal kapitalisme, demokrasi barat yang dianut oleh negara barat sedang merudum pada hari ini. Negaranya sedang merudum, menunggu keruntuhan, keluarga yang runtuh dan rapuh, rosak keluarganya. Akhbar-akhbar melaporkan banyaknya qada jinayah, berbagai penyakit dalam masyarakat. Bagaimana anak meninggalkan ibu bapa, ibu bapa menulis wasiat harta pada anjing kerana anak telah meninggalkannya, menandakan keruntuhan keluarga dalam negara barat yang liberal, yang bebas itu. Namun mereka berdegil melawan Islam secara gila, secara tidak berakal, secara buta pikiran. Diberitakan Quran dibakar hangus, kononnya untuk menghina Islam, menghina Quran untuk dibakar. Quran adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, tak boleh dihancurkan ajarannya dengan dibakar menjadi abu. Kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka tidak boleh menjatuhkan bulan matahari dengan alat-alat yang ada pada mereka sebelum berlakunya kiamat daripada Allah. Begitulah mereka tidak boleh menghapuskan Al-Quranul Karim. Apa yang berlaku menunjukkan kebodohan mereka. Sepatutnya mereka mengkaji Al-Quran. Banyak mereka yang mengkaji Al-Quran menyerah kalah. Terdapat satu cerita menarik. Seorang padri Kristian di Amerika yang sangat bencikan Islam berusaha untuk mengkristiankan seorang pekerja Muslim, pekerja Islam yang bekerja dengan bapanya dalam perniagaan. Melihat orang Islam ini sangat beradab, sangat baik dan bijak, alangkah baiknya kalau dia masuk Kristian, boleh tolong mengembang agama Kristian. Lalu dipujuk, dan orang Islam itu minta supaya bandingkan Quran dengan Bible, dengan Injil yang ada padanya. Lalu dibawa perbincangan, dibaca Quran, dibaca Injil, Bible, berbagai-bagai jenis Bible, dibaca satu demi satu, Quran dibaca. Akhirnya padri yang masuk Islam, bukan yang Islam masuk Kristian. Padri yang masuk Islam, Quran mengalahkan kitab-kitab Injil yang telah diubah itu. Ini mukjizat Al-Quran yang perlu kita ketahui. Tindakan membakar Quran memang memarahkan umat Islam. Umat Islam yang jahil, yang buta huruf, yang buta Quran pun akan marah bila Quran dibakar. Menanda keimanan yang ada dalam diri mereka. Apa yang penting orang Islam sendiri hendaklah membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, bukan sekadar mengaji, membaca dengan baik, menulis dengan tulisan yang cantik. Yang terpenting Quran dijadikan petunjuk dalam semua urusan hidupnya. Perintah peraturan Quran adalah diamalkan, jangan tinggal petunjuk Al-Quran. Kita saksikan kelemahan yang dialami oleh umat Islam pada hari ini ialah kerana mereka jahil kitab suci Quran mereka sendiri. Mereka tak baca, mengaji, faham, ikut petunjuknya, kembali semula kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya
kami telah turunkan kepada wahai Muhammad akan kitab Al-Quran ini supaya engkau menghukum, memerintah manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah dalam Quran. Jangan aku menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat melawan Quran. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam yang terkandung dalam Al-Quran, petunjuk Nabi SAW yang beramal dengannya sahaja, jalan yang benar, yang betul, yang selamat sepanjang kehidupan kita dari dunia sementara waktu sehingga akhirat yang kekal abadi. Berpegang teguh dengan Islam sehingga kita mati, tolak yang lain daripada Islam. Walaupun kita menghadapi cabaran dan kesusahan, Islam yang selamat di tengah manusia tidak selamat kerana sesat, tak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah nikmat Allah yang paling besar kepada kita. Tunjukkan syukur nikmat kita kepada kerana Islam itu kepada Allah dengan kita beramal kepada ajaran Islam sekadar kemampuan kita dan berjuang, berusaha apa yang belum kita mampu laksanakan lagi. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk Rasul yang membawa Islam kepada kita dengan sentiasa berselawat kepadanya kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Selawat malaikat ialah mereka memohon rahmat Allah, keampunan kepada mereka yang berselawat. Sabda Nabi SAW, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasib Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allah menugaskan malaikat menyampaikan selawat sesiapa yang berselawat kepada Nabi SAW dan melayakkannya mendapat syafaat pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.